أوكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, terima kasih kepada Tuan Syarhan kita yang memulakan sesi pembukaan kita dengan motivasi dan peringatan yang mempelajari Al-Quran ni adalah satu perjalanan, satu usaha yang kita perlu lakukan secara bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, supaya akhirnya dengan kita menunjukkan kesungguhan tu, Allah akan bantu kita, ya. Allah akan bantu kita. Dan pada masa yang sama kita jangan terlintas di hati ada perkara-perkara yang ataupun pandangan-pandangan yang negatif, ya, tentang mempelajari Al-Quran. Walaupun kita tak ramai, jangan kita merasakan kita tidak berjaya ataupun apa yang gagal, ya. Tidak, ya, itu hanya ujian daripada Allah. Kita teruskan usaha kita, ya. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kita bayangkan bukan sekarang, ya. Kita jangan tengok sekarang, kita nak tengok 3 tahun dari sekarang, ya. So 3 tahun sekarang ni kita boleh bayangkan keseluruh kaki tangan YBK ni boleh membaca dan menterjemahkan ayat Al-Quran dan boleh, ya, berkongsikannya dengan kawan-kawan. Itu kita bayangkan. Maknanya kalau kita boleh bayang itu, maknanya kita akan mendapat satu gambaran yang positif, ya, yang mana kita telah mengubah keadaan kita daripada dulu kita membaca Al-Quran kita tidak faham kepada satu keadaan yang bukan saja kita faham, tapi kita boleh berkongsikan, ya, berkongsikan kepada kawan-kawan kita, ya. Kalau kita di rumah, kita boleh berkongsikan dengan anak-anak kita, kita boleh berkongsikan dengan ada dunia motor itu. Ya, skrin pun kena turun dulu, ya. Kita boleh berkongsikan dengan ibu bapa kita. Kita boleh berkongsikan dengan pasangan kita, ya, dan sebagainya, ya. Jadi banyak sangat dia punya manfaatnya, ya. Dan yang bagusnya setiap usaha kita lakukan untuk memahami ayat Quran ni sebenarnya adalah mendapat perhatian daripada Allah, ya. Sebab kita nak merapatkan diri dengan Al-Quran, maknanya kita nak merapat diri dengan Allah dan kita nak berkongsikan ilmu nanti dengan masyarakat keseluruhan. Jadi bayangkan ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita, ya. Dalam hadis Nabi, kadang kita membaca saja Al-Quran tu, walaupun kita tidak faham, ya, membaca dengan tak faham pun Allah dah kata dia akan berikan ganjaran 10 ganjaran bagi setiap huruf itu baca tak faham, ya. Bayangkan kalau tuan-tuan nanti baca dengan kefahaman, dan bukan itu saja, boleh pula menyampaikannya kepada orang lain, ya. Dan semua yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk bekalan kita di akhirat, ya. So kita nak sekarang ni tambahkan aktiviti kita yang menambahkan apa orang kata tu, bekalan kita akhirat, ya. Sekarang sebab kita banyak buat hal dunia sekarang, ya. Kita terlampau menghabiskan masa kita banyak kepada hal dunia sehingga hal akhirat tu kita terbiar, ya. Kalau tuan-tuan boleh muhasabah sendiri, ya. Mungkin hari-hari cuba catatkan sebelum tidur malam tu, kan. Agaknya hari ini
berapa banyak aktiviti yang saya buat untuk akhirat, berapa banyak aktiviti adalah untuk dunia, ya. Mungkin masing-masing boleh buat apa ni, penilaian sendiri, peratusan, ya. Senang je. Lebih dalam 100% tu agaknya berapa peratus kita buat untuk dunia dan berapa peratus untuk akhirat. Ya, itu untuk apanya, pertama kali. So kalau nisbahnya tu banyak pada dunia daripada akhirat, maknanya saat itu satu keadaan yang merugikan. Maknanya kita kena buat tindakan supaya kita akan menukarkan, sebab akhirnya kita akan meninggalkan, ya, semua hal-hal dunia ni. Yang akan dibawa kita bersama hanya hal-hal akhirat. Jadi kita tak mahu kita menghabiskan masa menumpukan tenaga dan usaha kita kepada sesuatu yang kita akan tinggalkan kemudian. Ya, kita nak buat tumpukan kepada sesuatu yang kita bawa bersama nanti. Salah satunya ialah memahami Al-Quran ni, ya, sudah tentunya dia akan ikut bersama kita nanti. Jadi kita buat latihan yang senang saja, ya. Sebelum tidur tu, ya, cuba ingat balik satu hari ini, ya, daripada kita bangun pagi itu sampai kita nak tidur malam ni, berapa peratus agaknya usaha kita untuk akhirat, iaitu menyediakan bekalan akhirat, ya, dan berapa peratus yang kita buat hanya untuk dunia, ya. Daripada situ kita akan boleh lihat dan kita akan mengambil, ya, tindakan-tindakan tertentu. Dalam Quran tu banyak ayat-ayat yang jelas Allah mengatakan kehidupan dunia ni, Allah mengatakan ialah mata'ul ghurur, ya. Mata'ul ghurur maknanya kesenangan yang penuh dengan tipuan, ya. Kadang-kadang kita kata seronok dengan apa aktiviti dunia ni, betul, ya, tetapi sebenarnya dia tanpa disedari dia penuh dengan tipuan. Kenapa? Kadang-kadang kita seronok melancong sana sini sehingga kita lupa tentang Al-Quran, lupa tentang nak belajar agama, yang masa kita habis, ya. Tapi bila diajak untuk belajar Al-Quran, kita kata kita tak ada masa, ya. Tapi kalau melancong seminggu pun kita ada masa. Itu maknanya ghurur tu tadi, tanpa kita sedari. Nampak macam bagus kan, ya, tapi tidak. Kadang-kadang dia satu tipuan dan merugikan kita nanti, ya. So kita kena fokus balik untuk kita tumpukan aktiviti untuk akhirat, dan permulaan itu di mana? Memahami Al-Quran. Kalau kita tidak faham Al-Quran, kita tak dapat connection dia, ya. Kita akan menggunakan akal sendiri, ataupun kita tanya kawan pun tak faham Quran juga, dia pun akan menggunakan akal sendiri, kan. Jadi kita akan terpesong daripada arah tuju yang sebenarnya, iaitu Darul Akhirat, ya. Tempat kita, kampung kita, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bukan yang ada sekarang ni, tidak. Kampung kita di mana? Di akhirat sana, ya. Dan di akhirat pula dia ada dua tempat pula, satu A, satu B, ya. A itu ialah surga, B ialah neraka. Kita tak nak, ya, seboleh-bolehnya kita masukkan dalam neraka. Kita nak kalau boleh bila kita meninggalkan dunia ni, kita akan dipilih oleh Allah untuk bersama-sama dengan orang yang Allah akan masukkan kita ke syurga tu tanpa hisap. Itu yang terbaik, ya. Kalau kita masuk syurga tapi kena hisap dulu pun banyak, ya, sangat susah sebenarnya proses penghisaban tu di akhirat. So kita naklah pasang dalam niat diri kita, ya. Tapi semuanya mesti kena faham Al-Quran dulu. Kalau kita tak faham Al-Quran, kita tak dapat the link tu, ya. Dia punya connectivity tu kita dapat. Tak dapat. Semua link tu daripada Al-Quran. Dan Al-Quran telah menyatakan, menceritakan semua ni kepada kita. Sebab tu penting untuk kita untuk baca Al-Quran tu dan memahami. Saya akan kongsikan ayat yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dulu, ya. Dan saya mengharapkan tuan-tuan sudah pun hafal ayat ni, ya, sebab dia sepatutnya menjadi panduan kita, iaitu ayat surah Yusuf dulu. Ingat tak, ya? Ini digital Al-Quran tafsir dan perkata ni, kita tekan saja surah Yusuf tu, kita ambil ayat kedua, senang je, ya, di ayat kedua, iaitu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Ayat ni kita dah kongsikan dulu.
Dan memang saya dah bagi homework dulu ya, homework supaya tuan-tuan ya menghafal ayat-ayat ni, dan bukan saja menghafal, memahami. Walaupun mungkin sekarang tak kenal lagi kalimah bahasa kita baru lagi ya, kelas kita tak apa, tapi sekurang-kurangnya boleh memahami setiap kalimah tu makna dia. Tu inna ni adalah sesungguhnya kami ya. Anzalnahu tu, anzal ni asalnya anzala bermakna telah menurunkan ya. Siapakah yang telah menurunkan tu? Na tu non dengan alif ni ya, yang ni fa'il dia, pelaku dia, iaitu kami telah menurunkan. Hu ni nya. Itu cara nak menterjemah ya. Jadi inna ni sesungguhnya kami. Lepas tu bila kita nak menterjemahkan kalimah yang ni dipanggil kalimah fa'il madhi. Nanti fa'il madhi kita akan belajar dalam modul ketiga ya. Sekarang kita masih lagi modul kedua, kalimah kata nama. Jadi yang ni pelaku dia na tu kami tu. Kami pelakuannya ialah anzalna. Jadi kami telah menurunkannya. Hu tu nya ya, isim domir. Hu ni menunjukkan kepada Alkitab sebelum itu, iaitu ayat pertama ni. Alkitab ni ialah Al-Quran lah ya. Jadi kami telah menurunkan Alkitab ya. Alkitab tu Allah terangkan, Alkitab tu apa dia? Quranan Arabiyan. Quranan Arabiyan ya. Kalau boleh tuan-tuan hafal Quranan Arabiyan ni, jadikan dia fasih di mulut. Ya, bila cakap dengan kawan sebut Quranan Arabiyan ya. Kerana Al-Quran tu memang dalam bentuk Quranan ni, maknanya satu bacaan. Bacaan ni macam mana? Arabiyan, dalam bahasa Arab. Memang Al-Quran tu bila kita kata Quran je, maknanya dia mestilah ayat-ayat yang Allah turunkan tu dalam bahasa Arab. Itu dinamakan Al-Quran. Selain pada tu bukannya Al-Quran. Yang kita baca terjemahan tu tuan-tuan dan puan, bukan Quran ya. Yang kita nak faham yang inilah yang dalam bahasa Arab ni. La'allakum, semoga kamu, la'alla tu makna semoga, kum ialah kamu, ta'qilun, dan ain qaf lam ni memberi makna akal ya. Jadi ta ni kamu, ta dengan waw nun ni menunjukkan kamu semua, ramai, kita semualah. Jadi Allah suruh Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab tu untuk kita menggunakan akal memahaminya. Inilah panduan Allah. Maknanya kalau selama ni kita membaca Al-Quran tak faham, kita bercanggah dengan apa yang Allah suruh dengan kita. Ya, bahaya tu. Ya, Allah yang menjadikan kita, memberi kita rezeki, memberi kita kemewahan, kemudahan dan sebagainya kan ya. Tetapi bila bila Allah cakap dengan kita, kita buat tak tahu. Rugi tu, bahaya tu ya. Jadi jadikan ini sebagai ayat ya, motivasi untuk menggerakkan pandangan kita, pemikiran kita, kenapa kita perlu menguasai ya ilmu Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk membantu ini, dulu saya berkongsi dengan ayat kedua yang hampir sama dengan ni ya. Saya bagi ayat tu sebab dia hampir sama. Kalau saya nak tunjukkan banyak lagi ayat lagi ya yang boleh kita jadikan motivasi tadi, ialah dalam surah Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf, scroll saja ni ya, tolak je ke atas ya, iaitu surah ke-43 ya, 43 Az-Zukhruf yang ni ya. Az-Zukhruf. So Az-Zukhruf ni senang, tadi nombor 2, yang ni nombor 3 ya. Senang je dia untuk kita mencarinya. Ya, tadi surah Yusuf ayat kedua, sekarang ni surah Az-Zukhruf ayat ke-3. Sama je. Yang beza dalam ayat ni dengan ayat tadi ialah kalimah kedua je. Yang lain tu semua sama. Ya. Kalimah kedua tadi anzalnahu. Sekarang ni kalimah kedua dia ja'alnahu. Itu je beza je. Yang lain semua sama. Jadi senang sangat untuk kita mula ya mengenal kalimah-kalimah dan ayat Quran untuk kita menjadi menghayatinya dalam kehidupan kita. Jadi sekarang ni Allah kata inna samalah, iaitunya sesungguhnya kami. Ja'alna, na tu kami tu pelakulah Allah. Kami jadikan. Tadi anzal tadi ialah menurunkan. Kerana Allah kata kami telah menjadikan, daripada perkataan ja'ala. Ya. Ja'ala. Nanti bila kita belajar mengenal fi'il madhi, kita akan dapati apabila kata kerja tu yang asalnya baris atas, lam ni baris atas, asal dia ya ja'ala. Bila digabungkan dengan pelaku dia na, lam tu kena disukunkan. Itulah
kaedah dia. Kita boleh kenal nanti. Macam tadi apa? Anzalna. Asalnya lam tu beratas juga. Anzala bertemu dengan lam. No, lam tu disukunkan juga. Ya, hu ni objek dia, iaitu kitab ni. Sama tadi ya. Dalam surah apa tu? Uh, Yusuf pun dia kata kitabul mubin juga. Ya. Yang ni pun kitabil mubin juga. So dia merujuk kepada kitab yang nyata ni. Mubin tu ialah nyata dan terang. Ya, yang diturunkan dalam apa, Quranan Arabian, dalam satu pembacaan. Jadi Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan ialah pembacaan ayat-ayat ni, itu dinamakan Quran, ya. Dan bila kita menghayati ayat itu dalam bentuk bacaan, ya, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga kamu semua akan menggunakan akal fikiran, ya, dan memahami, ya. Kalau tuan-tuan tak ingat makna tu, digital Quran ni boleh bantu. Kita tekan saja, ambil cursor ni, tekan kat nombor 3 ni, kita tekan situ, ya, dia bagi terjemahan dah. Ni nampak, sesungguhnya kami jadikan kitab itu ya sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, ya, supaya kamu menggunakan akal memahami. Jadi arahan Allah ialah kita kena faham Al-Quran, ya. Kalau selama ni kita belum faham, maknanya kita tak mengikut arahan Allah, ya. Okey, itu sebagai perkongsian kita sebelum kita memulakan kelas hari ini, ya. Saya akan terus kongsikan slide untuk bahagian kali ini, bahagian 2, ya. Kita akan masuk ke bahagian 2. Kita dah habis minggu lepas bahagian 1, ya, kalimah ismun bahagian 1. So bahagian 1 kita ingat tak, ya, kita lebih tumpu kepada ciri-ciri dia. Ada 4 ciri yang kita dah kongsikan dulu, iaitu apa? Pertama, cirinya kadang-kadang kita lihat kalimah tu dia boleh jadi ma'rifah ataupun nakirah. Dia jadi khusus ataupun dia secara umum. Ciri kedua kita belajar dulu ialah apa? Dia ada bilangan pula. Iaitu kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang lebih pada 2, dipanggilkan jamak. Ya. Kemudian ciri yang ketiga kita belajar dulu, dia ada pula jantina dia. Ada muzakkar dan ada muannas. Itu uniknya kalimah bahasa Arab ni. Melayu tak ada, ya. Kalau rumah ni kita tak pernah kata rumah tu muzakkar ke, tak ada, ya. Tapi Arab dia ada. Baitun tu muzakkar, ya. Kalau kereta dia muannas. Kita tak pernah dalam bahasa Melayu kita kata kereta ni perempuan pula, kan. Jadi pelik pula orang dengar, ya. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, dia ada keunikan dianya, ya. Dan kita akan dapati maklumat ni akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat Quran tu. Dan akhirnya kita sudahi dulu dengan apa? Dengan mengenal i'rab. Ciri yang keempat iaitu i'rab, ya, kepada kata nama. I'rab kata nama, dia untuk kata nama dia ada 3, iaitu apa? Marfu', sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur, ada 3. Jadi tuan-tuan, saya harapkan apa yang kita telah pelajari dulu, kawan-kawan dalam 4 perkara ni sudah mahir, ya. Kalau perlu dalam seminggu ni cuba berlatih, ya, berkongsikan pada kawan kita, kan. Ambillah 1 jam tengah hari dalam, ataupun masa kita pergi lunch lah, ya. Pergi lunch, kan, lunch tu kadang-kadang kita pergi keluar untuk 1 jam, kan, sambil kita makan tu kita buat praktis, ya, tak salah. Malah dia lebih bagus sebab kita menggunakan masa tu bukan saja makan saja, ya, tetapi kita untuk mengingatkan kembali apa yang kita belajar tu. Buat latihan, ya, belajar menerangkan, ya. Nanti satu masa nanti kita akan buat latihan semula, ya. Saya akan suruh tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni akan cuba menerangkan apa yang telah belajar dalam bahagian pertama, ya. Okey, untuk bahagian kedua ni kita nak menyambung dia dalam memperkenalkan jenis-jenis pula, ya, jenis-jenis. Dulu kita belajar ciri baru. Lepas tu sekarang ni kita nak belajar jenis pula. Kata nama dia panggil ismun, rupanya banyak jenis, ya.
So kita mulakan dengan imbasan dulu ya. Imbasan iaitu apa yang kita sedikit belajar dulu, kita cuba imbasan ya. Iaitu kita kata kalimat ismun tu kalau bahasa Melayunya kita boleh fahami dia sebagai sebelum tu ada ismun lah ya, kalimah ni ya. Kumpulan pertama dalam kalimah Quran ialah kata nama ataupun kata benda iaitu ismun ya. Jadi ismun tu apa dia? Secara ringkasnya kita menerangkan okey, dia adalah ya, kenapa tak dapat slideshow dia? Okay, try lagi slideshow. Give better presentation, try not now. Lepas tu from current slide lah. Okay. Okay ya. Okay. So, kumpulan pertama kita panggil dia ismun ya. Dan ismun tu sebenarnya ialah kita ada kata nama ataupun kata benda ya. Kita boleh gunakan kata nama pun betul ataupun kita kata benda pun betul ya. Malaysia ni biasanya kita akan gunakan kata nama ya. Indonesia dia gunakan kata benda. Tapi kalau kita jumpa dua-dua ni dia membawa erti yang sama ya. Okey. So, dan kita telah berkongsikan dulu contoh-contoh ya. Contoh secara ringkas je, belum lagi detail ya. Ya, contoh-contoh kalimah ismun ataupun kita kata-kata nama kata benda tu boleh boleh melibatkan orang ya, orang. Lepas tu boleh jadi benda. Ya. Ni contoh-contoh dia lah. Okey, dan kita kata dulu dia juga boleh digunakan dalam bentuk kata sifat. Yang kata nama juga boleh digunakan kata sifat. Lepas tu kata nama khas ya, seperti nama negeri Mesir, nama orang dan sebagainya. Ya. Dan dia juga boleh digunakan dalam bentuk kata isyarat. Itu, ini, di sana, di sini, itu pun kata nama lah tu. Ismun. Ya. Dan kata ganti nama sebagai contohnya saya, dia, mereka, kamu dan sebagainya, itu pun kata nama juga ya. Dan contoh yang lain ialah kata perbandingan. Ini hanya sedikit saja, belum lagi semua ya. Kita mengambil contoh saja. Kata perbandingan kita katakan lebih besar, akbaru, paling bagus, khairun dan sebagainya. Itu semua contoh ya kata nama ya. Kemudian kita juga dalam bahagian pertama kita berbincang tentang apa? Tentang ciri-ciri kalimah kata nama tu boleh jadi makrifah ataupun apa? Nakirah. Dan kita berkongsikan dulu kalau dia makrifah, dia ada boleh kita kenalinya dengan apa? Alif lam ta'rifah. Dia ada alif lam ta'rifah. Dia jadilah isim makrifah kan ya. Tetapi hari ini kita nak tambah lagi. Rupanya isim makrifah ni, isim yang boleh dikenal pasti itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kalimah yang ada alif lam ta'rifah. Kita akan dapati di dalam Al-Quran nanti terdapat juga kalimah ismun yang tidak ada alif lam ta'rifah, tapi dia juga isim makrifah. Maknanya kita boleh kenal pasti dia. Jadi kita sekarang ni kita buka minda kita lebih sikit. Ya. So bila kita kata isim makrifah, dulu kita kata alif lam ta'rifah kan. Tapi tak. Ada lagi isim kumpulan-kumpulan kata nama yang lain yang juga makrifah tetapi tidak ada alif lam ta'rifah. Apakah contohnya? Di sinilah. Iaitu pertamanya di sini kita panggil isim isyarah. Isyarah ni isyarat. Ya, isyarat bahasa Melayu. Maknanya Melayu isyarat tu diambil daripada bahasa Arab sebenarnya isyaratun ya. Bila kita waqafkan tu dia bunyi isyarah ya. Nanti kita akan bagi contoh. Yang keduanya kalau isim kata nama tu dipanggil isim mausul. Mausul. Mausul ni apa dia? Ialah isim untuk mengaitkan satu benda dengan satu cerita yang lain.
satu hal yang lain, ya, ataupun dengan kumpulan yang lain, dipanggilkan isim berkaitan. Itu bahasa Melayu dia. Arab dia mausul, ya. Kita akan lihat contoh nanti, ya. Kemudian kumpulan ketiga, dia isim juga, tapi dia tak ada dalam ta'rifah, tapi dia termasuk dalam isim ma'rifah juga, iaitu kita panggilkan isim dhamir, ya. Isim dhamir ni ialah isim ganti nama yang nak menunjukkan seseorang tu, kita tak sebut nama dia, kita sebut kata ganti nama dia, ya. Kalau dia Ali, kita tak sebut dia Ali, kita sebut dia ya, dia seorang lelaki. Kalau kumpulan tu ramai perempuan, ya, kita tak sebut nama-nama setiap seorang perempuan tu, kita sebut mereka perempuan. Ya, dalam bahasa Arab dia hunna. Itu dipanggilkan isim dhamir, kata ganti nama, ya. Kemudian kita akan lihat isim ma'rifah, tapi dia tidak ada alam ta'rifah. Berlaku dalam kaedah yang dipanggilkan idhafah. Kita belum lagi belajar idhafah, tapi dengan belajarnya kita, contoh-contoh nanti, kita akan mula belajar apa dia idhafah, ya. Kerana untuk menjadikan idhafah, dia mesti menggunakan kata nama. Dia bukannya fi'lun ataupun harfun, ya. Tiga kumpulan utama dalam kalimah Quran apa dia? Ismun, fi'lun, harfun. Itu kita dah buat dalam bahagian satu, ya. So untuk membentuk idhafah, dia mesti isim, dan sebahagian daripada isim dalam idhafah tu juga isim ma'rifah, tapi dia tidak ada alilam ta'rifah, ya. Dan akhirnya sini ialah dipanggil isim alam, ya. Isim alam ni ialah proper noun, dia isim yang khusus, nama orang, nama negeri, nama nama apa lagi, ya, nama sesuatu yang nama tu memang tidak boleh diubah. Itu dipanggilkan isim alam. Malaysia contohnya, itu isim alam lah tu. Kamal itu isim alam, ya. So bila kita berjumpa kalimah yang terbabit dengan ini, dia adalah isim ma'rifah, tetapi dia tidak disertakan dengan alif lam ta'rifah. Mana di dalam kalimah tu tak ada pun alif lam ta'rifah. Bukan bermakna kalau dia tidak ada alif lam ta'rifah, dia nakirah, bukan, ya. Sebab dia dalam kumpulan dipanggilkan isim ma'rifah. Cuba kita lihat beberapa Assalamualaikum Ustaz, nak tanya tadi tu tinggal isim dhamir tu dia ada alif lam takrifah Ustaz? tak ada. Tak ada, baik. Tertinggal Isim tu. termasuk dalam apalah, dia termasuk dalam kumpulan yang ni, ya. Sebab alif lam ta'rifah kita dah bincang dulu, kan. So yang kita kumpul dalam ni yang tidak ada alif lam ta'rifah ni. Jadi maknanya isim ma'rifat termasuk yang 5 ni. Yang 5 ni dia tak termasuk yang kita belajar dalam bahagian pertama tu ada alif lam ta'rifah. So ini semua tak ada alif lam ta'rifah ni. Okey, sekarang ni kita tengok dalam konteks ayat Al-Quran, sebab kita nak belajar ilmu ni bukannya nak tahu secara, orang kata apa, secara akademik, tak. Kita nak belajar dia, cuba kita memaham bahasa apa, Quran. Jadi kita kena tengok dalam konteks ayat Al-Quran, ya. Apakah isim isyarah dalam ayat Quran? Apakah isim mausul dalam ayat Quran? Apakah isim idhafah dalam ayat Quran? Apakah isim dhamir dan isim alam, ya. So kita ambil contoh yang pertama di sini ialah ini innal ladzina amanu, ayatnya, ya. Yang ni saya tak nyatakan, tapi nanti tuan-tuan boleh cari ayat ni, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim, ya. So cuba kita tengok sedikit maklumat daripada ayat ni. Yang pertamanya, kita tandakan dengan warna di bawah ni. Tadi ingat tak, ya, dalam carta tu kita kata apa? Isim ma'rifah yang masuk isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, isim alam, isim
idhafah, ya. So kita lihat yang mana kalimah-kalimah yang terbabit dengan yang 5 tu, ya. Dalam konteks ni dia terbabit 4 saja sebab isim alam tak ada dalam ni. Okey. So kita ambil apa, allazina, ya. Allazina, yang merah. Yang merah ni dia panggilkan isim mausul, ya. Isim mausul lah isim yang mengaitkan, ya, mengaitkan satu cerita kepada satu orang ataupun satu benda lain kepada cerita yang lain. Yang ni allazina ni dipanggilkan isim mausul. So kalau tuan-tuan berjumpa dalam ayat Quran, berjumpa kalimah allazina, ya, ada bermakna sini ada 2 lah, ya. Allazina maknanya ini dipanggilkan isim mausul. So adakah ida nakirah ataupun makrifah? Dia adalah makrifah, ya. Di sini dia tidak ada alif lam tanpa. Tuan-tuan yang lihat di sini, ya, Allah wasal dengan lam ni dia bukan apa, ya, dia bukannya alif lam ta'rifah di sini. Sebab allazina memang tulisan dia, ejaan dia bermula dengan hamzah wasal dengan lam yang bertasydid, ya. Macam mana kita nak mengenal kalimah tu sama ada dia alif lam ta'rifah atau tidak? Senang saja, ya. Ingat tak? Isim ma'rifah, alif lam tu adalah tambahan kepada isim nakirah. Ya, contohnya katakanlah baitun. Baitun isim nakirah. Ya, tapi nak menjadi kita makrifah kita tambah alif lam ta'rifah. Jadi bermakna dia jadi al-baitu. Okey. Bermakna kalau kita keluarkan alif lam ta'rifah tadi, baitun tu masih wujud sebagai isim nakirah. Itu cara mengenal. Okey. Dalam konteks ni, kalau kita keluarkan alif lam ta'rifah sini, dia lazina tidak ada. Tak ada bukannya kalimah. Jadi bermakna yang ini walaupun nampak macam alif lam ta'rifah, ya, tetapi dia sebenarnya bukannya alif lam ta'rifah. Memang ejaan dia, ya. Isim mausul ni ejaan dia tidak boleh berubah. Memang, ya, dia macam itulah tulisannya daripada asal sampailah penggunaan dia di dalam ayat Quran. So dia bukannya alif lam ta'rifah. Bermakna apa? Dia adalah isim ma'rifah tapi tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Ada juga buku-buku yang berpendapat dia sebagai alif lam ta'rifah. Tetapi bila saya buat perbandingan yang kajian, pendapat tu pendapat yang kurang kuat lah. Kalau tuan-tuan jumpa kan, kalau tanya saya, okey, jangan ambil pendapat tu, ya. Ambil sumber yang mengatakan dia adalah isim ma'rifah tanpa alif lam ta'rifah sebab dia dipanggilkan isim mabni, ya. Tulisan itu tidak boleh diubah-ubah, ya. Dia tak boleh dipecahkan kepada komponen dan baris-barisnya tidak boleh diubah. Itulah sifat isim mausul, ya. Okey, tetapi kadang-kadang tuan-tuan akan lihat ada allazina ni tanpa nun, ya, dia ya saja. Allazi. Itu pun isim mausul juga. Bezanya ialah kalau allazina dia menunjukkan kepada benda yang ramai ataupun orang yang ramai. Tetapi kalau nak menceritakan seorang, ya, dia tidak ada nun. Itu nanti bila kita jumpa contoh tu kita akan ingatkan kembali, ya. Contohnya, ya, katakanlah nak mencerita pasal Allah, dia tak boleh ada nun sebab Allah satu. So dia akan guna allazi tanpa nun, allazi saja dengan ya di hujung, ya. Jadi dalam konteks ni nak menceritakan orang yang beriman tu ramai. Amanu ni makna mereka yang telah beriman. Waw dan alif ziyadah ni menunjukkan ramai. Sebab tu dia gunakan allazina. Tapi ini juga isim ma'rifah. Wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ya. Jadi dia pun adalah isim ma'rifah. So bila isim ma'rifah bermakna apa? Yang nak diceritakan dalam ayat ni orang yang beriman tu dan orang yang berhijrah dan orang yang bermujahadah di dalam jalan Allah tu, kita boleh kenal dia. Siapa dia di dalam ayat itu yang dinamakan isim ma'rifah. Okey, lepas tu ada warna, kita ikut ayat dulu, ya, iaitu apa? Yang warna sabilillah, warna purple.
Ya, yang ni tadi merah. Ya, lepas tu warna purple. Purple tu juga isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Dalam konteks apa? Isim idhafah. Ya, ingat tadi kita kata apa? Yang ni isim idhafah. Yang pertama tadi isim apa? Isim mausul. Yang ni. Ya, sekarang kita pergi contoh isim idhafah pula ya. Isim idhafah yang warna purple. Ni ada tanda warna bawah ni. Okey, inilah dimaksudkan idhafah. Idhafah ni adalah sandaran ya, dua kalimah isim yang berturutan. Maknanya sabili ni kalimah isim dan Allah pun kalimah isim. Ya, jadi sabilillah menunjukkan pertalian yang dipanggilkan idhafah. Ya, cuba kita lihat di sini. Di manakah dia isim ma'rifah? Okey. Okey. So, yang pertama ni kita nampak seolah-olah macam dia bukan isim, tapi dia adalah isim ma'rifah ni. Ya. Okey, kenapa dia isim ma'rifah? Isim bila berlaku idhafah, ya, saya kotakkan dia, ya, kotakkan dia, ya. Idhafah berlaku apabila dua kalimah kata nama bergabung untuk menjadi pertalian yang dibentuk sandaran. Apa maksud sandaran? Sandaran ialah kalimah pertama ni memerlukan kalimah kedua untuk memenuhkan maknanya. Bayangkan katalah sabil. Sabil maknanya jalan. Tanpa Allah jadi jalan tu tergantung makna. Dia memang kena ada kalimah yang kedua untuk memberi makna jalan tu jalan apa. Siapa punya jalan? Sebagai contoh ya. Itulah pertalian yang tuan. Jadi sabilillah barulah kita faham. Oh, jalan Allah. Itulah dipanggilkan sandaran. Ya. Jadi karakter kalimah yang pertama di dalam pembentukan idhafah ya, dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah walaupun dia isim ma'rifah. Itu undang-undang dia. Apabila membentuk idhafah, kalimah yang pertama tu tengok sebelum sabili ni tak ada alif lam ta'rifah. Ya. Kalau dia nakirah memanglah tak ada alif lam ta'rifah, tapi kalau dia makrifah pun dia pun tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Ya. So dalam konteks ni macam mana kita nak mengenal dia makrifah? Undang-undang dia senang saja. Kalau kalimah kedua tu dalam bahasa Arab dipanggilkan mudhafun ilaih ya. Kalimah pertama ni ialah mudhaf. Kita akan belajar nanti ya. Sekarang ni saya sebut je dulu ya. Jadi kalaulah kalimah yang kedua tu isim makrifah. Allah memang isim makrifah. Ya. Tuan-tuan Allah ni memang dia ada alif lam ta'rifah. Allah adalah isim khusus iaitu isim makrifah. Sebab kita kenal Allah. Itu isim makrifah. So bermakna kalau kalimah yang kedua tu isim makrifah, kalimah pertama automatically akan jadi isim makrifah. Tapi dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah sebab dia berperanan sebagai mudhaf. Mudhaf undang-undang dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Tak boleh ditulis alif lam ta'rifah dah. Walaupun dia isim makrifah. So dalam konteks ni dia adalah isim makrifah. Ya, walaupun tanpa alif lam ta'rifah. Itu kumpulan isim idhafah ya. Kita ambil satu lagi contoh idhafah dan warna purple di sini. Warna ungu bawah tu kan. Rahmatullah sama juga. Allah ni isim makrifah jadi automatically kalimah yang pertama pun isim makrifah. Ya. Tapi dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah sebab dia berperanan sebagai kalimah pertama dalam idhafah iaitu mudhaf. So mudhaf memang tak boleh mengambil alif lam ta'rifah, tak boleh dituliskan alif lam ta'rifah tu walaupun dia isim. So bermakna dalam konteks ni kedua-dua yang ni isim makrifah, yang ni isim makrifah. Yang ini isim makrifah, yang ni pun isim makrifah. Jadi kalau tuan-tuan baca ayat Quran nanti, kalau jumpa tengok bentuk ni kita tahulah kalimah pertama tu juga adalah isim makrifah tanpa alif lam ta'rifah. Jadi bukannya bermakna isim makrifah tu mesti ada alif lam ta'rifah ya. Kebanyakan ada alif lam ta'rifah, tapi dia juga boleh berlaku kalau dia bukan apa? Dia bukan dia tanpa alif lam ta'rifah dalam kategori yang tertentu. Okey.
biru ya. Biru ni apa? Ya, biru ni dia isim dalam kumpulan dipanggil mubtada dengan khobar ya. Mubtada dengan khobar ya. So mubtada kita tengok wallahu ya. Allahu ni dia adalah isim ma'rifah ya, ma'rifah. Sebab memang dia ada alif lam ta. Allah memang ma'rifah lah ya. Lepas tu Ghafurun tu kita panggil dia khobar ya, khobar kepada Allah ya. So dalam konteks ni Ghafurun ni dia mengambil bentuk nakirah ya. Dan khobar ni apa dia? Khobar ni sebenarnya sifat ya, sifat kepada Allah ya. Jadi kalau dia sifat kepada Allah ya, Allah yang makrifah, so bermakna dia juga makrifah, tetapi dia tulis dalam bentuk khobar ya. Bentuk khobar tu uh, kerana dia mengikut pertalian dipanggilkan mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Kalau dia ada alif lam ta'rifah ni, dia sudah menjadi pertalian lain, dipanggil sifah wal mausuf. Sebab tu sekarang ni dia tidak mengambil alif lam ya, sebab dia nak digunakan sebagai khobar ya. Khobar. Allah ni mubtada, jadi Ghafurun adalah khobar. Rahimun ini khobar yang kedua. Bermakna dalam ayat ni yang biru ni ada satu mubtada. Mubtada ada apa dia? Mubtada ialah subject matter bahasa Inggeris dia. Perkara utama yang memulakan cerita tu, iaitu Allah. Kemudian barulah dia nak menerangkan Allah tu siapa. Sebila menerangkan Allah tu, dia gunakan khobar. Ya, khobar kepada Allah yang pertama ialah Ghafurun. Khobar yang kedua ataupun sifat yang kedua kepada Allah tu Rahimun. Ghafurun maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Ya, itulah berlaku dalam pertalian ayat yang dikaitkan dengan mubtada dan khobar. Dan akhir sekali untuk contoh ni dia ada yang warna hijau. Warna hijau itulah dipanggilkan isim isyarah ya. Asal dia isyaratun. Itu Arab dia, bila diwakafkan ta mabutah tu ditukarkan kepada ha yang sukun. Jadilah bunyi dia isyarah ya. Isyarah tu kata isyarat kan? Isyarat. Isyarat maknanya isim penunjuk. Itu, ini, sana, sini, mereka ya. Mereka itu, mereka ini, tu dipanggilkan isim. Dan konten ulaika ni maknanya mereka itu ya. Mereka itu ya. Mereka itu yarju rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan. Yarju ni yang mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi ulaika ni dipanggilkan isim isyarat. Jadi adakah dia nakirah ataupun ma'rifah? Dia tak ada alif lam ta'rifah ya, tapi dia adalah isim isyarat. Isim isyarat ataupun penunjuk tu ulaika, zalika, haza, hazihi dan sebagainya. Nanti bila kita belajar bahagian jenis nanti kita akan tengok seluruh senarai lah. Ya, sekarang ni kita cuma nak mengenalkan beberapa contoh isim-isim makrifah tanpa alif lam ta'rifah. Okey, so kita clearkan ni, lepas kita pergi seterusnya dan kita ambil contoh lain. Okey, sekarang ni itu contoh, beberapa contoh, kita akan lihat nanti banyak lagi contoh-contoh. Sekarang ni kita nak pergi kepada senarai ya. Apakah jenis-jenis pula ya? Kita dah selesai bahagian ciri ya. Sekarang ni kita nak masuk bahagian jenis pula ya. Jenis-jenis kalimah ya. Kalau kita tengok dalam contoh apa tadi, yang ni tadi sebenarnya ni pun jenis lah ni ya. Ini tapi ini nak membahaskan tentang isim ma'rifah. Bermakna setengah daripada jenis-jenis kalimah isim tu dia memang ma'rifah walaupun tak ada alif lam ta'rifah. So sekarang ni kita senaraikan keseluruhan isim-isim ma'rifah, isim, keseluruhan kata nama dipanggil isim di dalam Al-Quran ya. Cuba kita tengok ya, senarai dia ya. Jadi nanti tuan-tuan semua kena familiar lah ya. Yang pertama kata nama khas, itu kita dah
Ambil contoh dulu Mesir, Malaysia, apa tu, nama orang, Muhammad, ya, dan sebagainya, itu dipanggilkan kata nama khas. Itu satu jenis, ya. Yang kedua, kata ganti nama. Ini isim dhamir lah. Ya, ana, anta, hiya, hum, ya, antum, nahnu, itu isim kata ganti nama. Itu satu jenis, ya. Kata ganti nama penunjuk tadi kita dah, ulaika, zalika, hahuna, hazihi dan sebagainya, yang menggunakan untuk menunjukkan sesuatu. Itu kata nombor 3. Nombor 4, kata nama yang bersangkut paut dengan nombor. 1, 2, 3, 1000, 100, apa lagi, ya. Yang keempat, yang kelima, itu semua tu dalam bentuk ismun juga. Ya. Dia bukannya fa'lun dan bukannya harfun. So bila kita kata dia kata nama iaitu ismun, bermakna dia bukannya harfun ataupun ismun, ya. Lepas tu kata nama ismun juga digunakan sebagai kata nama tempat. Masjid. Masjid ialah tempat lah. Kenapa masjid tempat? Sebab masjid adalah tempat orang sujud. Asalnya daripada perkataan sajadah. Ya, sajadah dijadikan masjidun. Dia sajadah mana apa? Sujud. Jadi masjidun ialah tempat orang sujud. Itu asalnya, ya. Tapi kita maksud katakan masjidun tu masjid lah, ya. Masjid tempat kita beribadat. Tapi asalnya ialah tempat kita sujud, menyembah Allah, ya. Kita menyerah diri pada Allah, beribadat tu. Jadi dinamakan masjid. Itu dalam kumpulan ismun yang kelima. Kemudian kata nama alat. Ya, kunci. Itu alat. Pisau. Alat, komputer, alat. Ya, itu pun kata ismun lah. Dan kata nama kaitan yang tadi, isim mausul. Allazi, allazina, ya, itu dalam kumpulan isim mausul. Kadang-kadang kita jumpa allati, ya, allatani dan sebagainya, mengikut bilangan, ya, bilangan dan juga jantina, ya, sesuatu benda itu dia akan menggunakan kata-kata kaitan yang berkenaan, ya. Ini saya senaraikan dulu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya supaya kita boleh mengenal, ya. Okey. Lepas tu kata soalan. Kalau ada sesuatu nama tu nak dijadikan dalam bentuk soalan, dia pun akan menggunakan isim juga, ya. Dia adalah bentuk isim juga. Kita panggil dia isim istifham, ya. Isim digunakan untuk memahami sesuatu tu. Kita akan lihat nanti contoh dia, ya. Lepas tu nombor 9, kita pakaikan zorof, ya. Zorof ni konsep dia dalam bahasa Inggeris lebih senang sikit, ya. Tapi bahasa Arab ni kita kena familiar dengan dia. Kalau kita dia mengelirukan, ya. Bahasa Inggeris dipanggilkan adverb, ya, adverb. Adverb ni ada dua. Satu berkenaan dengan tempat, satu berkenaan dengan masa. Ya, kalau kalimah tu nak menerangkan kaitan dengan tempat, so dipanggilkan zorof makan. Kalau dia nak mengaitkan dengan masa, dia panggil zorof zaman, ya. Okey, apakah contoh zorof makan? Katalah kita kata innallaha ma'as sabirin, ya. Dalam ayat 153 Al-Baqarah tu Allah kata di ujung tu innallaha ma'as sabirin. Ma'a tu tuan-tuan dan puan dipanggil zorof makan. Sebab dia berkaitan dengan tempat. Tempat dia bersama dengan orang-orang sabar. Jadi bersama tu soalan dia di sisi, beserta. Itu dipanggilkan zorof makan, ya. Adverb of location, adverb of place, itu bahasa Inggeris dia. Tetapi kalau Allah nak menggunakan adverb ni, ya, dengan masa, nak mengait dengan masa, jadi dia panggilkan zorof zaman. Zaman ni maknanya masa. Apa contohnya? Ya, Allah nak kata menceritakan dulu banyak kaum-kaum dulu
ya sebelum Nabi Muhammad ya juga mendahaka kepada rasul-rasulnya. Ya. So dia ceritakan dia menggunakan kalimah qabla. Ya. Kalau dia nak kata sebelum kau Muhammad, Allah kata min qablika. Sebelum kamu wahai Muhammad. Jadi qabla ataupun qabli itu dipanggilkan zarah zaman sebab dia berkaitan dengan zaman. Ya, masa dulu nak compare nak cerita dalam konteks masa sekarang. Jadi sebelum tu adalah dipanggilkan zarah zaman, ya. Lepas tu ada kalimah-kalimah di dalam kumpulan kata nama lazim. Lazim. Melayu pun cakap lazim juga. Lazim ni maknanya apa? Biasa. Bahasa Inggeris kata nama lazim ni kita kata apa? Common noun. Common noun. Apa common noun? Alat-alat ya yang kita benda-benda ya itu dipanggilkan kata nama lazim, ya. Bila kita belajar dengan detail nanti kita akan boleh membezakan apakah kata-kata nama lazim dengan kata-kata nama bukannya lazim, ya. Okey, apa contoh rumah lah kata. Rumah, pen, ya, buku, komputer, apa lagi, bilik, kan, batu, itu kata nama common noun lah, ya, common noun. Okey, yang ke-12, kata fa'il. Ya, kata fa'il ni apa ya? Fa'il ialah pelaku kepada satu perbuatan. Bila ada satu perbuatan, dia mesti ada fa'il dia. Jadi fa'il, bahagian fa'il tu ia adalah bahan ismun. Semua pelaku mestilah ismun, bukannya kata kerja. Tetapi ismun tu dengan gabungan kata kerjanya akan menjadi fa'ilun, ya. Satu kata kerja sama ada bentuk fa'il madhi yang dah berlaku, sama ada perbuatan yang tengah berlaku fa'il mudhari', ataupun perbuatan yang akan berlaku ataupun perbuatan arahan, ya, semua tu ada komponen dipanggilkan fa'il, ya. Sebab bila kata kerja mesti ada pelaku. Tak logik kalau kata kerja boleh berlaku tanpa pelaku, ya. So pelaku, komponen pelaku tu lah dipanggilkan fa'il, ya. Nanti kita akan lihat jawi dia lah. Ini saya tulis dalam rumi dulu, ya. Kemudian kata maf'ul. Kata maf'ul ni dia opposite fa'il. Fa'il ni ialah orang yang melakukan perbuatan. Maknanya dia melakukan perbuatan tu secara aktif. Maf'ul pula bukan dia yang melakukan. Ada orang yang melakukan perbuatan tu ke atas dia. Dalam bahasa Melayu, kalau kita belajar bahasa Melayu dulu, kita kata apa? Fa'il ni ialah bangun membuat. Lepas tu maf'ul tu bangun kena buat. Saya tak tahu kenapa gunakan bangun di situ, ya. Tapi konsep dia lah ada dua orang, A dengan B. A ni melakukan sesuatu ke atas B. Jadi A adalah fa'il. Tetapi kalau perbuatan tu A ni melakukan ke atas B, B tu dinamakan maf'ul. Dia adalah objek. Satu subjek, satu objek. Jadi fa'il ni ialah subjek. Orang yang melakukan perbuatan tu. Ya. Perkara yang menerima perlakuan perbuatan tu dipanggilkan isim maf'ul. So dia dipanggilkan objek. Ya, dan nanti kita akan lihat definisi objeknya dalam bahasa Arab dia, ya. Sekarang ni kita senaraikan dulu. Okey. Kemudian ada sampai 19, ya. Maknanya untuk permulaan ni kalau tuan-tuan boleh familiar dengan 16 ni, ya. 19. Tapi sebenarnya ada lagi yang tambah, tapi sekurang-kurang untuk permulaan ni kita boleh kenal. Bila tengok dalam baca Al-Quran kita tahu, oh yang ni kata nak ismun apa, yang ni ismun apa, yang ni ismun apa dan sebagainya, ya. Dulu kita hanya memperkenalkan dalam bahagian satu sikit saja, ya. Kita tak boleh terus memperkenalkan semua, ya. Kita ambil contoh saja. Bahagian dua baru kita, ya, akan berikan panduan apakah keseluruhan jenis-jenis ismun di dalam Al-Quran, ya, supaya kita membaca nanti kita kenal. Okey. 14 dinamakan isim masdar, ya, iaitu kata nama masdar. Masdar ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia ialah kata nama terbitan. Maknanya apa maksud dia?
satu kata nama yang diterbitkan daripada kata kerja. Ya, so bermakna dalam bentuk kata nama dia ada elemen kata kerja. Ya, sebagai contoh apa? Permakanan. Permakanan. So permakanan ni dalam bentuk kata nama, tapi dia membabitkan proses, ya, ataupun perbuatan ataupun apa yang mengaitkan dengan makan. Makan adalah kata nama, kata kerja, perbuatan. Makan, perbuatan. Bila dia jadi permakanan, dia dah jadi isim masdar. Dalam bahasa Inggeris dia panggilkan verbal noun. Ya, verbal noun. Qiraatan. Eh? Qiraatan. Qiraatan contohnya, ya. Qiraatan ialah satu pembacaan, ya, satu jenis pembacaan. Daripada baca jadi pembacaan. Itu isim mafdal lah tu. Ya, dia bahasa Inggeris lebih senang nak faham sebab dia ada kata apa? Verbal noun. Perbuatan yang terkait dengan perbuatan. Ya, bahasa Melayu susah sikit. Bahasa Melayu dia punya definisi dia kata kata terbitan saja. Dia tak ada elemen perbuatan. Tapi maksud dia ialah terbitan tu ialah kata nama yang diterbitkan daripada kata kerja. Ya. Okey, 15 kata perbandingan. Ini tak susah, ya. Dalam bahagian satu kita dah memperkenalkan. Ingat tak? Akbaru, lebih besar. Ya. Kadang-kadang dia bukan berbanding saja, dia akan mengatakan yang tu terbesar pun termasuk dalam kata perbandingan. Sebab dia yang besar maknanya dia lebih besar daripada yang lain juga. Ya, dalam bahasa Arab dia panggil isim tafdil, ya. Lebih baik, lebih cantik, ya. Allah kata dalam apa? Dalam surah Al-Mulk, di mana Allah kata Allah menjadikan kematian dan kehidupan ni untuk menguji kita siapakah yang lebih baik amalannya. Itu isim tafdil lah tu, ya. Lepas tu kata nama hal. Kata nama hal ni ialah nak menceritakan keadaan sesuatu. Sama ada keadaan perbuatan ataupun keadaan subjek, pelaku, ataupun keadaan orang yang kena laku tu apa hal dia, keadaan dia. Hal tu daripada bahasa Arab lah sebenarnya. Haliyah, ya. Hal. Yang digunakan dalam bahasa Melayu juga. Hal maknanya keadaan sesuatu, ya. So nanti kita akan lihat contoh dia. Kemudian kata nama gantian. Ya, yang ni dalam bahasa Arab dipanggilkan isim badal, ya. Kita akan mula melihat contoh-contoh kata nama gantian ni di dalam Al-Fatihah tersendiri. Ya, di mana ayat yang kedua tu Allah nak menceritakan Allah tu tapi digunakan kata nama gantian. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mula Allah kata segala pujian tu bagi Allah. Kemudian Allah nak ceritakan Allah tu dalam bentuk perkataan apa? Rob. Rob tu sebenarnya Allah lah. Itu Rob tu dipanggilkan kata gantian kepada Allah. Ya, sebab Allah dengan Rob tu orang yang sama. Cuma nama dia digunakan berbeza. So Rob tu adalah dipanggilkan kata nama gantian, iaitu isim badal, ya. Bahasa Arab dia ialah isim badal. Kita semua akan tengok detailnya, ya. Ini sekarang kita nak senarainya. Sekurang-kurangnya bila kita masuk kepada perkongsian secara terperinci ni, tuan-tuan dah tahu, ya, setiap-tiap satu tu apa yang dimaksudkan. Kemudian 18 kata nama inna. Ini dipanggil isim inna. Ada kalimah harfun. Inna tu sebenarnya harfun, ya, tetapi apabila ada ayat inna, selepas pada tu adalah isim. Jadi isim tu dipanggilkan isim inna. Ya. Dia adalah dalam kumpulan yang ke-18 dan akhirnya kalimah yang membabitkan kalimah kana ataupun ayat yang membabitkan kalimah kana. So kalau kana, dia pun ada isim dia. Ya, selepas kana tu ada kalimah ismun. So ismun selepas kalimah kana tu kita panggilkan dia apa? Isim kana, ya, isim kana. Jadi itulah beberapa contoh, ya. Dan bila kita membahaskan isim kana dengan isim inna nanti kita akan sambungkannya
dengan khobar dia, ya. Khobar tu pun isim dalam bentuk kata nama juga, ya. So itu 18, ya, 19 untuk kita mula mengenal, supaya bila kita membaca, bila kita mengenal nanti kita baca je ayat Quran, kita sudah tahu, ya, jenis-jenis apa. So bila ingat, bila kita tahu jenis, kita mesti tahu ciri-ciri dia. Ciri-ciri memang ada pada setiap kalimat isim, ya. Okey. Okey, sekarang ini 11-13, ya. Okey, yang pertama sekali untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya apa boleh mengenal, ya, nama saja, iaitu ada kata nama khas, ada kata ganti nama, ada kata nama petunjuk, ada kata nama nombor, ada kata nama tempat, ada kata nama alat, ada kata nama apa ni, kaitan, ya. Kata nama ni kalau Arab dia tukar kepada ismun saja. Ismun khas, ya. Ismun khas. Nanti kita akan melihat khas ni dalam bahasa Arab dipanggil alam lah, ya. Alam. Lepas tu kata ganti kata nama ialah isim dhamir. Kata nama petunjuk ni Arab dia nanti apa, isim isyarah, ya. Kata nama nombor pula, nombor ni ialah adadun, adat ni, ya, al-adadu, itu isim adat. Yang ni isim tempat ialah isim makan. Bila tempat Arab ni makan. Kata nama alat ni Arab pun cakap alat juga, ya. Isim alat, ya, alat ataupun alatun. Kata nama kaitan isim mausul. Kata soalan isim istifham. Ini zorof makan. Yang ni isim zorof zaman, ya. So maknanya zorof zaman pun isim lah. Isim zorof zaman, isim zorof makan. Kata nama lazim ialah isim lazimun. Itu Arab dia, ya. Kita boleh sebut dia sebagai lazim. Sebagaimana Melayu cakap lazim, kita waqaf dia jadi lazim lah. Kata common noun. Kata fa'il lah isim fa'il. Kata maf'ul lah isim maf'ul. Masdar, isim masdar. Kata perbandingan, isim tafdil, ya. Kata nama hal, isim haliyah. Kata nama gantian, isim badal. Kata nama inna, isim inna. Kata nama kana, isim kana. Itu untuk, ya, familiar. Tuan-tuan kena apa, bagi familiar. Familiar ni bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu dia apa? Biasalah, ya. Bila tengok nanti, bila kita dah kenal satu-satu ni, bila baca je ayat Quran, kita dah tahu. Kalau dia kata nama ismun, kata nama yang mana, ya, dalam kategori jenis, ya. Dan setiap yang 19 ni, bila ada je dia jenis, dia mesti ada ciri-ciri dia, iaitu sama ada dia nakirah ataupun ma'rifah, bilangan dia 1, 2 ataupun ramai, jantina dia muzakkar ataupun muannas. Lepas tu dia ada i'rab. So tiap-tiap kalimah tu dia mempunyai ciri-ciri sekali. So bila kita kenal jenis dengan 4 ciri, barulah kita, ya, mengenal kalimah tu dengan baik. Itulah yang kita nak apa, ya, kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi mungkin kita ambil yang sebagai permulaan, kita ambil yang pertama lah, ya. Jangan ini baru senarai, kita tak nampak apa-apa lagi, ya. Jadi tetapi sebelum tu yang tadi kita dah ada mengenal, ya. Yang so maknanya yang kita senarai ke dalam ni, yang merah-merah ni adalah daripada senarai tadilah, ya. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, dipanggilkan isim khas. Isim khas, ya. Isim khas ni dalam Arab dipanggil isim alam. Ain lam alamun, ya. Ismun alamun. Rumi dia, kita type dia, ain ni diwakili oleh apostrofi dia, sebab Rumi tak ada ain. So kita hanya boleh menggunakan apostrofi sebagai ain. Ain A bermakna ain pada atas. Alam, bunyi dia alam. Isim alam, itu dipanggilkan kata nama khas. Bahasa Inggeris dipanggil proper noun.
Ya, proper noun. Lepas tu Arab dia isim alam. Ya, kita ambil beberapa contoh isim alam. Allahu Akbar. Ya, Allah tu adalah isim alam lah. Ya, proper noun. Ya, dan isim alam dalam kategori tadi dia mestilah ma'rifah. Ya, jadi Allah tu adalah ma'rifah. Lepas tu kadang-kadang isim alam ni dalam bentuk nama gelaran. Ya, nama gelaran maknanya nama yang kita panggil seseorang tu, ya. Uh, Musa, kita memanggil seorang nama dia Musa, nama orang ataupun nama gelaran, ya. Iblis sebagai contoh tu adalah nama seseorang, ya, kita masuk dalam kumpulan nama gelaran. Ya Zulqarnain, ya, kenapa dia masuk gelaran ni? Kenapa ada ya di sinilah kita menggelarkan seseorang tu, ya. Ya Zulqarnain, Qarnain lah, ya. Kemudian ada juga dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab dia nama bermula dengan Abu ataupun Ummu, ya. Abu Hurairah, yakni Ummu Zainab sebagai contoh. Ini pun termasuk dalam isim alam dipanggil, ya, nama khas lah, ya. Kemudian isim alam boleh juga bersangkut paut dengan nama tempat, ya, iaitu Makkah, ya, Yasrib. Yasrib ni Madinah, ya. Dulu Madinah tu dipanggil Yasrib, nama lama dia, ya. Sekarang ni Madinatun lah. Makkah, Madinatun Muawarah, Makkatul Mukarramah, ya. Itu adalah isim alam yang berkait dengan tempat. Okey. Nanti kita akan ulang balik. Ini saya cuma nak imbas saja, ya, supaya tuan-tuan dapat, orang kata tu, feel apa dia yang dimasukkan dengan isim khas tadi yang dipanggilkan isim alam, ya. Dan isim alam ni dia juga terbabit dengan ciri-ciri yang 4 tu, ya. Yang ini kita nak sentuh dia dalam konteks i'rab dia ada special sikit. Ya, Muhammad adalah isim alam sebab nama khas. Tetapi bila kita melihat i'rab kepada Muhammad ni, kita akan dapati dalam Al-Quran dia kadang dia menggunakan apa? Muhammadun, Muhammadan dengan Muhammadin. Dia ada bertanwin, ya, bertanwin di situ, dan dia boleh mengambil baris hadapan, boleh mengambil baris atas, dengan boleh mengambil baris bawah. Sedangkan dia isim alam, ya, isim nama khas. Okey. Apakah kategori isim alam ni, nama orang ni yang boleh mengambil tanwin, ya? Tiga-tiga kes tu dia boleh mengambil tanwin. Ialah kalau nama tu adalah nama orang Arab. Nama Arab boleh, ya, sebab Muhammad adalah nama orang Arab, ya. Ini yang kategori yang pertama, ya. So, dan kita terangkan kat sini ialah isim alam yang kedua ialah isim alam yang tidak bertanwin dan tidak berbaris. Ada pula kumpulan isim alam nama khas juga, tetapi dia tidak boleh mengambil tanwin dan tidak boleh mengambil baris bawah. Yang ni boleh. Dia mengambil baris boleh dan bertanwin boleh, ya. Yang ni dia boleh mengambil baris depan, baris atas, tapi tidak boleh bertanwin. Itu kumpulan isim alam, ya. Yang ni dipanggilkan dalam bahasa Arab dia apa? Ghairul munsharif, ya, ghairul munsharif, ataupun nama dia mamnu' minas sarfi. Itu Arab dia lah, ya. Tapi kalau tak apa, tak ingat yang ni pun tak apa. Maksud dia apa? Ada kalimah isim yang tidak boleh mengambil tanwin dan tidak boleh mengambil baris bawah. Itu kumpulan, ya, kumpulan yang kedua. Apa contoh dia? Apa? Daud, ya. Nama Daud ni, ya, nama juga, tapi dia bukan nama orang Arab. Bila nama Arab dia tak boleh. Daudun tak ada, ya. Sini boleh Muhammadun, sini tak boleh, ya. Lepas tu dia tak boleh mengambil baris bawah. Daudin tak boleh, Daudi tak ada. Dia kena ya, dia boleh baris depan dengan baris atas saja. Ini ada contoh. Ni bawah ni baris atas, ya. Dia boleh mengambil baris hadapan yang baris atas saja. Daudu, ya. Daudi tidak ada. Dia boleh Dauda boleh.
Sulaiman ya. Sulaiman bukannya nama Arab, ini nama orang apa ya, Bani Israel ya. Jadi dia mengambil baris depan boleh, tapi tak boleh bertanwin. Begitu je Ibrahim. Ibrahim bukan nama Arab ya. Jadi dia Ibrahimu, dia boleh Ibrahima, tapi dia tidak boleh Ibrahimi. Kalaulah dia kena baris bawah tu apa dia berlaku? Dia akan tukar baris atas. Jadi bawah dia akan tukar baris atas ya. Contoh macam ni lah ya. Mim Misro. Mim Misro ni nama tempat pula. Ini nama orang ya. Dia boleh berlaku pada nama tempat dan nama orang. Jadi sepatutnya min, kalau undang-undang dia min raw ni kena baris bawah ya, min Misri, tapi sebab dia isim alam khas ni ya, dia tak boleh ambil baris bawah, dia kena baris tu kena ambil atas saja. Dia boleh mim Misra, kalau tak ada min dia jadi Misru. Jadi dia boleh mengambil baris depan dengan baris atas saja. Dan kalau dia mengambil baris atas ataupun baris depan tu, dia tidak boleh bertanwin. Misrun tak ada. Misron tidak ada. Dia Misro ataupun Misru saja. Itulah karakter isim alam. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran nanti, ya, tak ada alif lam ta'rifah. Dia tak bertanwin. So, kemungkinan besar dia dalam kumpulan isim alam. Ya. Tapi kadang-kadang dia ada juga berlaku dalam kes-kes lain juga. Dia tidak bertanwin, ya. Tak ada alif lam ta'rifah. Macam dia dalam idhafah tu, dia pun samalah. Dia tak bertanwin, ya. Itu undang-undang yang kita perlu kenal lah. Okey, bibak kata. Bi itu harfun jar, macam min. Sepatutnya bibak kati, baris bawah, tapi tak. Dia tidak boleh mengambil baris bawah. So apa berlaku? Baris itu kena ambil baris atas. Bukan baris depan ya. Kalau dia sepatutnya ambil bawah, dia ambil baris atas. Bukan baris depan. Kalau baris depan tu memang dia kena baris depan lah. Dia jadi kalau bakatu tanpa bi dia jadi bakatu. Kalau misri tu kalau tak ada min dia misru. Di baris depan ya. Yasrib. Dia boleh jadi yasribu ataupun yasriba saja. Dia tak ada yasribi. Itu kumpulan dipanggilkan isim alam ya. Okey ya, kita cuba lihat contoh yang domer pula ya, sebelum kita tutup hari ini. Sekurang-kurangnya daripada 19 tu kita telah diperkenalkan ya dengan 2 ya, iaitu isim domer apa dia? Kata ganti nama. Kata ganti nama. Bahasa Inggeris dipanggilkan pronoun. Yang ni straightforward. Ya, senang ya. Kita nak mengenalnya di dalam ayat Al-Quran je saja nanti ya. Iaitu sebagai contoh di sini kata ganti nama kamu. Kamu muzakkar dalam bahasa Arab dia ka yang berbaris atas. Lepas tu dia muzakkar, dia lelaki seorang. Ya, bahasa Arab dia huwa. So ka dengan huwa ni adalah dipanggil isim dhamir ya, kata ganti nama. Dalam ayat Quran sebagai contoh ayat yang ke-7 ni surah 68 ya, inna rabbaka huwa a'lamu ya. Jadi rabbaka, ka ni adalah dhamir, huwa pun dhamir di sini ya. Dan sambung ayat tu apa? Biman dhalla an sabilihi, hau di hujung tu ialah pun dhamir juga. Dhamir merujukkan kepada huwa. Apabila dia terikat dengan satu kalimah ya, dalam satu kalimah dia gunakan hal saja ya, sama ada baris depan ataupun baris bawah mengikut konteks. Tetapi apabila dia ni digunakan dalam bentuk kalimah yang tidak bergabung, so digunakan huwa. Jadi hi dengan huwa ni adalah sama ya, dhamir yang sama. Hi bermakna dia, huwa pun dia juga, untuk merujukkan kepada seorang lelaki ya. Kemudian contoh yang lain ialah hu dengan huma. Hu ni sama dengan hi tadi,
dengan hu baris atas. Yang ni hu tadi baris bawah dia jadi hi. Maknanya ya, iaitu muzakkar, nya ataupun dia. Di hujung biasa hu ni dia hujung ayat. Di hujung kalimah ya. Kalau nak gunakan dhamir tu sebelum kalimah ataupun secara berasingan digunakan huwa. Di sini ialah hu dengan huma ya. Hu untuk seorang, huma ni untuk dua orang muzakkar. Ya, dalam ayat ni iz akhrajahu ya, ketika dia mengeluarkannya ya. Ketika dia mengeluarkannya, dalam konteks ini dia tu sebenarnya ramai, iaitu mereka. Ya, mereka siapa yang mengeluarkan itu? Allazina kafaru. Orang-orang kafir tu mengeluarkannya. Ya. Jadi hu tu adalah dhamir. Lepas tu iz huma. Huma tu untuk dua orang. Ketika dua orang. Dua orang ni menunjukkan lelaki ya. Iz huma fil ghar ya. Ketika kedua-duanya ataupun kedua-dua mereka tu di dalam gua ya. Itu contoh isim dhamir, hu dengan huma. Dan contoh seterusnya ka dengan hum. Ni pun isim dhamir. Ya. Ka apa dia? Kamu muzakkar, kamu lelaki seorang. Hum ialah mereka semua lelaki. Ya, dituliskan jantina ni sekali ya, sebab penting untuk kita specify jantina. Kalau tidak ya, dia akan menggunakan kalimah yang lain lah. Kalau perempuan dia bukan hum, dia hunna. Nanti kita akan ada seluruh senarai ya, isim domain tu nanti. Okey, sebagai contoh ayat keempat surah Al-Baqarah, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi ka ni adalah kamu muzakkar. Ya, wama unzila min qablika, sekali lagi ka yang sama. Wabil akhirati hum. Hum ni yang ialah mereka semua ya. Wabil, jadi dan dengan hari akhirat, hum tu mereka semua yuqinun, yakin ya. Jadi hum ni adalah isim dhamir. Mereka semua muzakkar. Ka adalah kamu yang seorang juga lelaki. Lelaki muzakkar tu bermakna lelaki ya. Okey, kita tengok mungkin ni last slide laganya. Kita masih lagi dalam isim dhamir. Kita tengok slide. Ada dua lagi slide ya. Banyak isim dhamir contoh ya. Dan kita ada senarai. So untuk permulaan ni tuan-tuan, kita lihat yang contoh ni sebelum kita pergi kepada senarai dhamir keseluruhan. Ini contoh, kita bagi contoh dia, get the feel dulu. Ya, apa contoh lain? Hiya untuk muannas. Kum untuk kamu semua lelaki. Him mereka juga semua lelaki. Ya, bermakna him ni dia kadang-kadang ada hum, kadang-kadang ada him. Nanti kita akan belajarkan di mana gunakan him, di mana menggunakan hum. Kedua-duanya adalah mereka semua lelaki. Lepas tu kalau perempuan, hunna, mereka semua perempuan. Jadi nanti tuan-tuan boleh tengok dalam ayat ni ya, macam mana kegunaan domain tu. Dan kita akhiri dengan slide yang last ni, iaitu anta adalah kamu semua untuk lelaki ya. Kamu untuk lelaki seorang. Ya, kalau ka sama dengan di atas tadi, kamu muzakkar. Ya. Dan hum mereka semua ya, sama dengannya. Sebelum ni kita dah jumpa dalam sama dalam bentuk him ataupun hum. Ya, iaitu mereka semua yang lelaki ya. Nanti kita akan tengok dalam konteks ayat macam mana penggunaan dia dan macam mana dia memberi makna kepada ayat itu, insya-Allah. Ya, dan akhir sekali ana adalah saya, na adalah kami, hu sama dengan atas tadi iaitu nya lelaki, muzakkar. Nahnu adalah kami. Nahnu ni dia boleh lelaki, boleh perempuan ya. Nanti kita akan tengok dalam senarai itu. Dia untuk lelaki kami pun nahnu, kalau perempuan pun nahnu, insya-Allah ya. So okey, kita sudahi perkongsian kita sampai sini saja.
ya, dan kita akan sambung lagi minggu depan untuk mengenal macam mana dia digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran tu, dan kita akan juga melihat konteksnya dalam penggunaan isim dhamir itu sebagai pelaku kepada perbuatan nanti, insyaAllah. Okey, sebelum kita tutup, ada apa soalan? Hari ini pengenalan kepada jenis-jenis kalimah ismun, ya, dan kita telah senaraikan lebih kurang ada 19, dan kita nanti akan mula mengenalkan satu-satu, ya, supaya bila tuan-tuan membaca tu, jadi tuan-tuan tahu yang ni jenis apa, kumpulan mana daripada ismun tu, ya, insya-Allah. Okey, so kalau tak ada soalan, saya serahkan balik kepada Tuan Syarhan kita untuk menutup sesi ini. Kalau ada apa-apa soalan tu, tuan-tuan simpan dulu ataupun boleh majukan dalam WhatsApp group kita tu, ya, atau kita simpan minggu depan kita akan bincangkan, ya, kalau ada soalan-soalan tu. Okey, silakan. Terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada minggu ini. Alhamdulillah, saya lihat daripada tadi ada 4 orang, dia dah tambah, dah naik ke lebih lah 5 orang. Okay. Jadi terima kasih kepada semua. Cuma tadi yang tak masuk daripada awal untuk makluman, seperti yang dimaklumkan dalam surat pengurusan YBK baru ni, kita dah putuskan di dalam setiap bulan kelas kita ni nanti, di dalam minggu terakhir setiap bulan kita akan adakan sesi bacaan Yasin. Jadi kita akan jemput nanti semua, ni Puan Liza pun nanti sekali dalam mesyuarat pengurusan. Jadi kita akan libatkan sekali dalam sesi itu, kita akan buka secara online. Yang ni kita minta juga bantuan outlet untuk bagi link nanti kepada semua yang terlibat. Contohnya kalau ada kelapangan untuk anak-anak AKYBK, ada kelapangan anak-anak di asrama. Jadi sebulan sekali untuk kita adakan bacaan Yasin YBK sebelum kelas kita bermula. Jadi kalau katalah bulan ni bulan 7, minggu terakhir nanti kita akan minta tolong Ustaz ataupun Dr. Haji Kamal untuk lead bacaan Yasin, dan lepas tu baru kita sambung dengan kita punya kelas seperti biasa. Jadi ini sedikit satu nilai tambah yang perlu kita tambah. Dan untuk makluman semua juga, dalam perbincangan juga nyatakan 3 bulan sekali kita akan buat tazkirah, iaitu kita akan cari hari ataupun waktu yang sesuai untuk kita buat bersemuka lah bersama dengan yang bagi Datuk. Jadi itu juga salah satu penambahan juga yang kita lihat baik. Jadi saya rasa itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah dari masa semasa kita akan update, dan seperti yang Ustaz maklumkan tadi, kalau boleh kita minta lah semua outlet nanti selepas ini untuk setidak-tidaknya kita dapat ulang kaji apa benda yang kita telah pelajari sebelum ni, walaupun dah ketinggalan, tapi kita boleh ulang kaji ulangan ataupun video-video yang ada sebelum ini untuk kita tambah baik ilmu kita, insyaAllah. Saya rasa itu saja untuk minggu ni. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah semula kepada Ustaz. Okay, Alhamdulillah, ya. Untuk penutupannya, kita akan menutup setiap sesi ini dengan, pertamanya kita akan menutup dengan tasbih kifarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pastikan biasa ataupun menghafal, ya, tasbih kifarah, dan kita akan ikuti dengan bacaan surah Wal-'Ashr, ya, 2 tu, dan akhirnya kita akan menutup dengan doa penutup, ya, Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Itu yang kita jadikan standard, orang kata tu standard format, ya. Jadi tuan-tuan kena familiar kan. Mungkin satu hari nanti saya minta kita sebagai latihan, saya minta tuan-tuan atau perempuan yang ada dalam ni akan, ya, menutupnya dengan 3 perkara ni sebagai latihan, supaya besok kalau kita mengendalikan kelas, kita berkongsikan sesi, jadi kita tahu macam mana nak menentukan, ya, sesi pembelajaran kita, ya. Okey, so kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah dan ikuti dengan surah Wal-'Ashr, ya. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan seperti biasa ya. Minggu hadapan masih lagi minggu ketiga kan ya. So minggu keempat tu ya kita akan mulakan dengan baca ayat Yasin ya. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang telah hafal surah Yasin tu lagi cantik lah ya. Mungkin kita akan baca tanpa melihat ya. Untuk bacaan kita nanti saya akan kongsikan on the screen lah ya, surah Yasin tu untuk kita bacakan bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.